Di sini yang kita nak kena faham. Baru kita tahu sebenarnya yang dia katakan seroja. Kamu ada di sini untuk apa? Untuk apa kamu buat? Sebab tu dia katakan, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Ini yang dia katakan seroja ni. Tenggelam dalam lautan, iaitu kita mengetahui siapa diri kita. Asal diri kita siapa? Asal diri kita. Adakah kamu mengetahui kamu itu asal daripada mana? Semua orang boleh katakan kita asal daripada yang satu. Tapi adakah kita sedar kita itu yang mengetahui apa itu satu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, hari ini kita nak bedah lagu Impian Seroja yang dinyanyikan dari kumpulan Ekspedisi. Liriknya ditulis oleh arwah J.S. Kevin. Baik, kita tengok lirik yang pertama. Engkau memberi aku merasa setakat ini, manis senyuman memukau aku sampai kemari. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ini? Engkau memberi aku merasa setakat ini, manis senyuman memukau aku sampai kemari. Sebenarnya lirik ni dia nak memberitahu kepada kita sifat kehambaan. Sebenarnya sifat kehambaan tu dia nak memberitahu kepada kita adalah diri kita sendiri. Sebenarnya Tuhan beri pada kita apa yang kita merasa. Maksudnya Tuhan memberi, kita merasa. Sebenarnya antara Tuhan dengan hamba. Sebenarnya di sini kita nak kena faham, iaitu sifat kehambaan. Contohnya macam kita ni sebagai hamba, katakanlah. Lepas tu dalam lirik dia kata, engkau memberi aku merasa, yang kita merasa apa yang dia beri pada kita. Sebagai contoh untuk kita faham, basic yang kita tahu macam Tuhan ada bagi kita apa, otak, lepas tu hidung, lepas tu mulut, lepas tu mata, lepas tu telinga, lepas tu tangan, lepas tu kaki. Okey. Di sini orang kata sifat kehambaan ni, dekat sini basic yang kita nak kena faham apa yang dia katakan dekat sini. Sebagai contoh yang dia beri pada kita, nampak dia bagi kita otak, hidung, mulut, tangan, kaki dan sebagainya di situ untuk kita merasa. Sebenarnya yang kita nak merasa ni apa yang dibagi pada kita, iaitu nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Ini semua nikmat. Kalau salah satu tak ada apa pada kita, kalau kita rasa benda tu tak sempurna pada kita, kita akan rasa macam ini macam tak sempurna. Tapi Tuhan menciptakan kita, memberi pada kita dengan sifat kesempurnaan. Ini yang dikatakan sempurna, iaitu sifat kehambaan yang dia beri pada kita. Jadi kita nak kena faham otak ni apa benda. Macam dia kata ilmu, hidung ni dia kata hayat, lepas tu mata dia panggil basar, telinga dia panggil samak, mulut dia panggil kalam, dan sebagainya di situ. Di sini kita dia panggil di situ 7 sifat ma'ani. Ini basic untuk kita faham diri kita. Di sini yang dia katakan engkau memberi aku merasa setakat ini, yang dia bagi kepada kita memang cukup besar. Jadi kita nak kena faham sebenarnya macam mana. Kalau kita faham betul-betul ini yang terlalu besar dia bagi pada kita, walaupun kita ada rumah ke, ada apa mewah sekalipun, tetapi kita dalam anggota kita ni, kalau kita ada cacat celah, memang kita rasa tak sempurna. Tetapi kalau kita miskin, kita faham kekayaan itu ada pada diri, kita rasa macam tak kisah, yang penting kebesaran Tuhan itu ada pada diri kita. Dekat sini yang kita nak kena faham. Sebab tu dia ada kata engkau memberi aku merasa setakat ini. Sebab tu kita nak kena faham sifat kehambaan itu yang Tuhan beri pada kita. Sebagai contoh, kalau kita tengok faham betul-betul dalam surah Ar-Rahman pun dia ada mengatakan dalam ayat, nikmat mana yang hendak kamu dustakan, dia berulang kali sebanyak 31 kali. Jadi situ kita kena faham, dia berulang-ulang 31 kali, nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Jadi kita nak kena faham di situ.
sebenarnya engkau memberi, kita merasa betul-betul adakah kita berterima kasih dengan apa pemberian yang diberi. Macam hidung, mata, mulut, telinga, tangan, kaki, dia bagi kita, adakah kita pernah berterima kasih kepadanya? Kat situ kita nak kena faham. Lepas tu betul dalam surah Ankabut dia ada cakap, katakanlah wahai Muhammad, berjalanlah kamu semua di atas muka bumi dan perhatikanlah bagaimana Allah tekan percintaan sesuatu. Surah Ankabut ayat 20. Kita nak kena faham, dia bagi pada kita, adakah kita berjalan dengan di atas muka bumi ini, perhatikan bagaimana permulaan Allah menciptakan akan sesuatu. Kita berjalan mencari, adakah kita berjalan melihat akan diri kita? Kalau kita banyak berjalan melihat, tapi kita tak nampak benda yang di dalam diri kita, yang ada pada diri kita, maksudnya kita tak pernah bersyukur. Orang kata tak pernah bersyukur, orang kata tak pernah puas apa, tak pernah dia rasa hidup ni tak ada apa-apa, sebab dia tidak melihat pada diri dia. Kalau dia melihat pada diri dia, dia akan tahu, oh, rupanya betapa besarnya yang ada pada diri kita. Kalau dia rasa hidup ni dia tak ada rasa apa, sebab dia tak nampak pada diri dia, sebab dia nampak benda yang di luar. Benda luar bila kita dapat, ada yang lagi hebat daripada benda luar, kita rasa nak lagi, jumpa lagi, nak lagi, jumpa lagi, nak lagi. Kalau kita melihat pada diri kita, kita tak akan nampak benda yang luar, sebab kita rasa benda ni, nikmat ni yang paling besar. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman 31 kali diulang, nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Dia berulang-ulang supaya manusia itu berfikir. Cuba kalau kita tengok dalam surah Ali Imran ayat 191, dia pada sebut, sungguhnya pada penciptaan langit-langit dan juga bumi serta pertukaran malam dan siang, nescaya terdapat padanya tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang ulul albab, iaitu golongan yang sentiasa mengingati dalam keadaan berdiri, duduk serta berbaring, dan mereka memikirkan kepada penciptaan langit dan bumi, lalu mengatakan, wahai Tuhan kami, tidakkah Engkau menciptakan kesemua ini secara sia-sia? Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab api neraka. Surah Ali Imran ayat 191. Ulul albab ni iaitu apa? Orang yang berfikir, mereka yang berfikir. Sebenarnya dia dah kata dia menciptakan sesuatu itu tidak dengan sia-sia. Firmannya di situ. Jadi kita nak kena faham, dia menciptakan ini tidak pernah sia-sia. Adakah kamu berfikir? Orang yang berfikir ini, dia akan tahu sungguhnya Tuhan menciptakan itu tidak dengan sia-sia. Walaupun kamu tahu ini cacat ke tidak ke, tapi dia menciptakan dengan keadaan kebesaran dirinya memang cukup sempurna bagi mereka yang berfikir. Jadi dekat sini yang kita nak kena faham. Tapi mereka rasa tidak bersyukur, tidak apa, kerana mereka tidak pernah melihat diri dia. Kalau mereka melihat pada diri dia, maka mereka akan bersyukur. Jadi kat situ yang kita nak kena faham betul-betul sebenarnya macam mana. Tapi bila kamu dah faham, dia dah ada kata semua-semua benda ini, jadi kita nak kena tengok mereka yang sentiasa bersyukur, mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk serta baring, macam mana dalam surah Ali Imran ayat 191. Sebab apa? Mereka memahami. Lepas tu dia ada kata pula dalam surah Az-Zariyat ayat 21, dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun, tidak kamu melihat dalam diri kamu, tidakkah kamu melihat? Di situ yang nak lihat, di situ. Jadi di sini yang dia kata, bagi mereka yang melihat, dia tahu keadaan duduk ke baring ke, mereka sentiasa mengingati Allah, tidak kira waktu siang atau malam. Ini adalah kebesarannya. Dia menciptakan tidak pernah sia-sia. Sebab tu dia ada kata, engkau memberi aku merasa. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Lepas tu dalam lirik dia ada kata, manis senyuman memukau aku sampai kemari. Di sini yang kita nak kena faham apa yang dia katakan. Mereka yang memahami akan diri mereka sendiri akan senyum pada diri sendiri, kerana melihat kebesaran Tuhan itu ada pada diri. Sebab apa? Dia faham kebesaran Tuhan itu ada pada diri. Macam mana dia kata manis senyuman memukau aku sampai kemari? Sebab dia faham. Dalam surah At-Tin ayat 4 dia kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk, sempurna ni. Bagi mereka yang faham, dengan senyuman tu dia dah nampak, dia dah tahu, tak perlu nak berkata apa, hanya senyuman tu segala-gala jawapan bagi mereka yang mengerti. Sebab macam kita kata tadi, macam engkau memberi aku merasa, tujuh sifat makni di sini untuk pemahaman kita. Semua manusia di situ. Tapi bila kita dah faham, manis senyuman muka aku sampai kemari, jadi kita dah faham kesempurnaan, iaitu sifat yang ada pada diri kita sendiri. Jadi kita dah faham di situ bahawa kita tahu betapa besarnya kebesaran Tuhan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dia ada katakan, golongan yang beriman itu tenang hati mereka dengan mengingati Allah, dan ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah hati menjadi tenang. Dia cukup simple. Siapa yang ingat Tuhan, siapa yang dia faham
kembali kebesaran Tuhan itu ada pada diri dia, hati dia akan sentiasa tenang. Jadi dia akan tahu mana susu yang dia nak perlu diletakkan. Jadi di sini yang kita tahu, oh rupanya engkau memberi aku merasa ni kebesaran Tuhan yang ada di sini yang tidak pernah sia-sia. Sebab tu lirik dia ada kata macam tu. Jadi bila kita faham betapa besarnya mereka yang melihat akan diri dia, baru dia tahu nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Dekat situ yang kita nak kena faham. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Tenggelam dalam mimpiku bunga seroja, di sana Mekah, di sini layu jadi guguran. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Tadi kita dah kata nikmat mana yang hendak kamu dustakan, hendaklah kamu melihat ke dalam diri kamu. Tapi dan kali ni dia ada kata tenggelam dalam mimpiku bunga seroja, di sana Mekah, di sini layu jadi guguran. Sebenarnya apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Kali ni memang cukup sempoi. Dia dah ada kata tenggelam dalam mimpiku bunga seroja. Tenggelam tu tenggelam yang macam mana? Sebenarnya yang kita nak kena faham, tenggelam yang mereka telah memahami, iaitu mereka telah asyik, mereka telah fana, mereka tenggelam dalam lautan cinta, iaitu Tuhan yang maha hakiki. Jadi di sini yang kita nak kena faham, sebelum ni adakah kita sedar yang kita ini ada diri? Yang nak kata tenggelam adakah kita ni ada diri? Adakah kita sedar yang sebenarnya kita ada diri? Ataupun kita ini sebenarnya tidak ada diri, atau kita sedar yang kita tahu yang kita ini ada diri? Adakah kita sedar siapa diri kita ini? Kalau kita sedar siapa diri kita ini, cuba buktikan. Mereka yang memahami benda ini, mereka dapat membuktikan kerana mereka telah tenggelam, mereka telah karam. Jadi di situ mereka telah memahami. Jadi sebenarnya yang kita nak kena faham, dia dah ada kata tenggelam dalam mimpiku bunga seroja. Sekiranya kalau kita sedar yang kita ini ada diri, siapakah diri kita yang sebenar? Adakah kamu sedar yang kamu itu punya diri? Adakah kamu sedar yang kamu baru tahu yang kamu itu ada diri? Atau kamu sedar yang kamu tahu yang kamu itu punya diri? Atau kamu sedar yang kamu dibuai mimpi? Adakah kamu sedar yang kamu itu sedar? Adakah kamu sedar yang kamu sebenarnya itu tidak bersedar? Dekat situ yang kita kena faham. Sebenarnya banyak di situ dia ada kata sebab apa yang kamu itu sedar? Kenapa kamu perlu sedar? Tak cukup ke apa yang kamu ada sekarang? Ke baru kamu jumpa makna sedar? Kat sini kita nak kena faham kesedaran itu di sini. Adakah kamu sedar dengan sebab apa yang kamu sedar? Adakah kamu mengetahui yang kamu itu punya diri? Adakah kamu baru tahu kamu itu sebenarnya dibuai mimpi? Adakah kamu mencari erti yang dikatakan kesedaran? Sebenarnya sedar apa yang kita nak? Orang kalau tak tahu apa pun, dia tahu dia ada diri, tapi adakah mereka memahami yang mereka itu ada diri? Sebenarnya apa yang dikatakan makna diri? Okey, maksud diri ni apa sebenarnya? Maksud diri ni, pengertian tentang diri. Semua orang tahu dia ada diri, tapi pengertian tentang diri ni apa? Sebelum ni kita boleh mengkaji tentang akan diri kita. Kita mengatakan yang kita ini tidak ada yang ada, hanya Allah Ta'ala. Tetapi bila kita telah memahami, kita melonjak yang kita memperhalusi lagi apa yang dia katakan diri. Di sini yang kita nak kena faham. Kita kena faham betul-betul. Adakah kita sedar? Kalau kita tahu cakap tapi kita tidak memahami, sebenarnya kita masih lagi dibuat mimpi. Kita nak kena ada kesedaran. Sebab tu lirik dia ada kata tenggelam dalam mimpiku bunga seroja. Apa yang dia katakan bunga seroja? Kalau kita faham betul-betul, sebenarnya kita, contohlah kita ambil satu kisah. Kita ambil satu kisah, dia ada katakan, contohlah macam orang tengok yang dia katakan bagaimana yang dia katakan emas. Bila kita sebut emas, kita akan faham emas ni macam mana. Dia sentiasa berkilau. Sentiasa berkilau bagi mereka yang melihatnya. Orang tak melihat pun, nampak daripada jauh pun, dia kata silau. Apa tu? Bila tengok emas. Jadi di sini yang kita nak kena ambil faham, kefahaman dan cerita kisah emas. Ada dua orang, dia melihat emas. Jadi dia tahu, ini emas. Orang umum dengan orang pedagang emas. Dia tahu itu emas. Dia tengok pun berkilau, dia tahu itu emas. Tapi orang umum, dia tahu itu emas dan berkilau. Orang berdagang yang tengok emas pun dia kata itu emas dan kilau. Jadi di sini yang kita nak kena faham dalam cerita ni, orang umum dia tahu itu emas dan berkilau. Orang berdagang itu pun dia tahu itu emas dan berkilau. Tetapi orang umum dia tidak dapat menilai emas. Orang yang berdagang itu, dia tengok emas berkilau, tapi dia dapat nilai emas itu.
Di sini yang kita nak kena faham. Macam tu kat diri kamu. Kamu tahu kamu ada diri, tetapi adakah kamu dapat menilai diri kamu? Kalau kamu dapat menilai diri kamu, maka kamu fahamlah kisah yang dikatakan emas itu tadi. Walaupun kita tahu kita nampak emas, kita tahu berkilau, tapi adakah kamu dapat menilainya? Begitu juga yang kita katakan diri kita. Kita tahu ada diri, tapi adakah kita dapat menilainya? Apa hikmah pada diri ini? Apa yang dikatakan tentang diri? Apa yang dimaksudkan tentang diri? Apa pengertian tentang diri? Adakah kamu sedar yang kamu punya diri? Jika kamu tak sedar kamu punya diri, tapi apakah pengertian tentang diri? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu dia ada kata kamu dapat menilai sebenarnya macam mana. Macam tu dia ada kata, surah At-Tin dia ada kata ni kenal insan fi ahsani taqwim. Dia ada kata dia menciptakan dengan sebaik-baik bentuk kerana dia dapat menilai. Dia dapat menilai ni diri ni, dia dapat kerana dia telah memahami, dia dah tahu yang katakan bentuk. Apa yang dia katakan bentuk? Bentuk macam mana? Sebab kita nak kena faham betul-betul. Tuhan menciptakan kita nak kena faham kenilaian itu. Semua orang tahu dia ada diri, dia tahu sedar, tapi adakah dia betul-betul sedar? Tapi kenapa dia perlu sedar? Ada orang tahu semua kesedaran, tapi dia tetap jatuh kerana dia belum disedar, kerana mereka sentiasa dibuai mimpi. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Sebab tu dalam lirik dia ada kata bunga soroja. Bunga soroja ni sebenarnya apa? Kita nak kena faham bunga soroja ni apa. Bunga soroja ni kalau kita faham betul-betul, dia ada kata maksud-maksud dia. Yang dia kata tenggelam dalam mimpiku bunga soroja. Bunga soroja ni adalah diri kamu. Sebenarnya yang dia nak katakan bunga soroja ni adalah diri kamu. Kenapa yang dia katakan soroja? Sebab apa? Kamu mengetahui siapa diri kamu. Diri kamu ini, kamu mengetahui dia siapa. Yang dikatakan tenggelam dalam mimpiku bunga soroja, kerana kamu tahu siapa diri kamu. Inilah sorojanya, diri kamu ini, iaitu pengertian akan diri kamu. Kamu tahu kenapa kamu diadakan, kenapa kamu diciptakan. Maka kamu tahu, oh inilah yang kata soroja, mekar, yang sentiasa mekar, yang tidak akan layu-layu. Di sini yang kita nak kena faham. Barulah kita tahu sebenarnya yang dia katakan soroja. Kamu ada di sini untuk apa? Untuk apa kamu buat? Sebab tu dia katakan, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Ini yang dia katakan soroja ni. Tenggelam dalam lautan, iaitu kita mengetahui siapa diri kita. Asal diri kita siapa? Asalmu, asal diri kita. Adakah kamu mengetahui kamu itu asal daripada mana? Semua orang boleh katakan kita asal daripada yang satu, tapi adakah kita sedar kita itu yang mengetahui apa itu satu? Dekat situ yang kita nak kena faham betul-betul. Bila kamu mengetahui kenapa kamu adakan di sini, bila kamu faham kenapa kamu diadakan, baru kamu sedar mekar bunga soroja itu tidak akan layu-layu. Bila dia telah dibasahi oleh embun walaupun 1000 tahun, dia tidak akan layu. Lapuk kamu mengetahui di situ, dia tidak akan layu walaupun dia dah sentiasa dibasahi embun. Dekat sini yang kita nak kena faham betul-betul. Apa yang dikatakan pula di sini mekar, di sini layu. Macam dalam lirik dia ada kata, apa yang dikatakan mekar, apa yang dikata layu, sebenarnya kefahaman. Bila kamu mengetahui akan diri kamu, kamu tahu benda itu sentiasa mekar, dia sentiasa hidup, sebab diri kamu. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Sebab yang dikatakan di sini kefahaman kita, walaupun kita tak tahu tentang diri pun dia tetap mekar. Walaupun dia tahu pun dia tetap mekar. Kerana yang nak dicerita di situ kefahaman. Di sana mekar, di sini layu. Tetapi bila kamu telah memahami akan diri kamu, mana ada di sana mekar, di sini layu. Dia dah kata di sini mekar, di sana layu. Kerana sifat itu dia sentiasa berlawan. Dia ada kata melihat lawannya apa? Buta. Buta melawannya melihat. Melihat lawannya buta. Pekat lawannya mendengar. Bisu berlawannya berkata-kata, melawannya apa? Yang hidup lawannya mati. Jadi kamu dah tahu. Sebab itu dia kata kefahaman. Di sana mekar, di sini layu. Tapi bila kamu telah faham, di sini mekar, di sana layu. Kerana diri kamu itu, wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah diri kamu, memang cukup kesempurnaan. Jadi di situ yang kamu nak kena faham. Bila kamu dah faham betul-betul, barulah kamu tahu sebenarnya dia macam mana. Kerana apa? Bila kamu telah memahami, barulah dia akan timbul wajib harus mustahil. Apa yang dia katakan wajib harus mustahil. Bila kamu dah tahu wajib harus mustahil, baru kamu mengetahui yang dimanakan di sini mekar, di sini layu.
Bila kamu dah tahu sebenarnya macam mana di sini Mekah, di sini layu, barulah kamu akan timbul sifat kehambaan. Di sini jelas di mana Tuhan, di mana hamba. Barulah kamu akan faham yang manakan dikatakan Tuhan, yang di manakan dikatakan hamba. Bila dah kamu memahami, barulah kamu akan faham bunga seroja, iaitu kamu, dia akan hidup, tidak akan mati-mati. Yang mati itu tidak akan bererti makna mati. Di sini yang kita nak kena faham sebenarnya macam mana yang dikatakan jadi guguran. Dah tidak ada sebenarnya yang dikatakan Mekah di sini layu. Sebab tu dia kata dalam lirik dia kata, tenggelam dalam mimpiku bunga seroja, di sana Mekah, di sini layu, jadi guguran diri kamu ini. Jadi bila kamu telah memahami betapa istimewanya diri kamu, bila kamu telah faham, itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Nafas yang singkat tercungap aku, pantas berlari, embu meniti ke bumi, membasah intan. Apa yang kita nak ambil faham dalam lirik kali ni? Dia ada kata nafas yang singkat tercungap aku, pantas berlari, embu meniti ke bumi, membasah intan. Di sini memang sempoi. Kita nak kena faham apa sebenarnya di situ yang dia nak sampaikan pada kita supaya kita berfikir. Nafas yang tersingkat tercungap aku, pantas berlari. Sebenarnya kita nak ambil fahaman dalam lirik kali ini, kita ambil satu kisah iaitu Siti Hajar. Dia ada berlari antara Bukit Safa dengan Marwah. Okey, di sini yang kita nak kena faham, dia berlari, dia berulang-ulang kerana untuk anak dia. Di sini yang kita nak kena faham, dia ada kata sini Bukit Safar, sini Bukit Marwah. Di sini kita nak kena faham dalam kisah ni, dia ada kata nafas yang singkat tercungap aku, pantas berlari. Sebenarnya dalam surah ayat 158, di sini yang dia ada sebut, dia kata sebab dia berlari. Dia berlari ni dia sebab apa? Kalau kita tahu kisah dia berlari kerana dia nak memberi air kepada anaknya, iaitu Nabi Ismail AS ketika waktu kecil yang sudah kehausan. Di sini kita nak kena faham, dia lari dari Bukit Safa ke Marwah sebanyak 7 kali. 7 kali dia berlari. Bila dia berlari 7 kali, kalau kita dapat tahu sebenarnya dia berlari itu sebanyak 7 kali. Tapi kalau kita faham sebenarnya yang dia berlari itu berapa meter sebenarnya? 450 meter. Bila kali dengan 7 dapat berapa? 450 meter kali dengan 7. Dekat sini dia ada kata 3150, maksudnya 3 kilometer. Dia berlari sebanyak 7 kali. Dia berlari sebanyak 3 km. Di sini yang kita nak kena faham, dia berlari Bukit Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali kerana dia nak ambil air, kerana dia nampak air. Apa simbolik sebenarnya cerita ni yang kita nak kena ambil? Apa yang kita nak kena faham? Apa yang simbolik yang kisah ni sebenarnya? Apa yang dia katakan berlari? Apa yang dia katakan mencari? Di sini yang kita nak kena tahu, dia berlari sebanyak 7 kali sebenarnya. Apa yang dia kata? Dia kata dia nak ambil air, mencari air. Air apa itu dia kata? Sebenarnya di sini yang kita nak kena faham, air apa? Dia kata air kehidupan. Sebenarnya kita nak kena faham, air mau hayat. Sebenarnya kehidupan tu yang kita nak kena tahu, air mau hayat. Jadi di sini yang kita nak kena tahu, dia berlari sebanyak 7 kali. Baru kita faham sebenarnya apa simbolik kisah ni. Bila kamu mengetahui akan kisah ini, baru kamu tahu perjuangan ke atas diri manusia itu mencari sebenarnya apa yang dia nak cari. Lepas tu barulah timbul air Zam-Zam di situ. Nampak? Kalau kamu faham betul-betul cerita ni, kamu halusi semua yang ada pada diri kamu. Bila kamu mengetahui akan diri kamu, baru kamu sedar macam mana. Kalaulah kamu tahu satu kisah, satu peristiwa sekalipun, kalau kamu tak faham, hanya kamu dapat kisah dengan cerita. Tapi kalau kamu memahami cerita ini, baru kamu akan faham. Walaupun kamu baca buku 1000 kali, buku paling hebat sekalipun kamu baca, tapi kamu tidak faham, kamu akan dapat apa yang dia katakan saja. Kamu baca buku ke, baca kitab ke, apa benda sekali kamu baca ke, dengar apa sekalipun, bila kamu memahami benda itu, memang kamu akan faham sebenarnya apa yang nak disampaikan. Tetapi bila kamu baca, kamu mendengar, tapi kamu tidak faham apa yang nak disampaikan, walaupun 1000 kali, kamu hanya dapat kesedapan yang kamu rasa bersangka-sangka sebenarnya. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul. Jadi di sini sebab tu dia kena ada guru. Bila ada guru, dia akan hurai dengan sebenar-benarnya, dengan penafsiran yang sebenar, bukan dengan sangkaan yang kita tahu sendiri. Jadi di sini yang kita nak kena faham apa yang simbolik dalam kisah Hajar ni. Di sini yang kita nak tahu, kita kena faham betul-betul, macam mana surah Al-Baqarah ayat 158.
barulah kita faham sebenarnya dia nak apa. Dia nak bagi tahu pada kita yang dia berlari sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dengan Marwah. Simbolik dan satu dia nak bagi tahu. Baru kita tahu sebenarnya harapan, niat, usaha, kejayaan. Barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Jadi dia dah tahu di sini diri kita ni mencari akan diri kita kebesaran iaitu yang ada di dalam diri kita. Barulah kamu mengetahui yang dikatakan sebenarnya macam mana. Nafas yang singkat tercungap aku pantas berlari. Lepas tu dia ada kata embun meniti ke bumi membasah intan. Jadi bila kamu dah memahami, kamu mencari akan diri kamu, yang dikatakan diri kamu ni diri kamu dibasahi dengan air kehidupan, dia akan jadi intan. Maka diri kamu itu akan berkilau kerana kamu telah memahami akan diri kamu. Macam mana kita katakan kisah tadi, iaitu dua orang melihat emas. Seorang orang biasa, orang umum, dan orang biasa ni dia melihat emas, dia tahu emas tapi dia tahu kilau, tapi dia tidak dapat menilai emas. Begitu juga orang yang berdagang, dia tahu itu emas, dia tahu kilau, tapi dia dapat menilai. Dengan diri kamu, sebab tu dia kata membasahi intan. Diri kamu itu diri kamu ini yang dibasah intan. Bila kamu tahu ini diri yang cukup terlalu besar, terlalu istimewa, dia sentiasa berkilau. Sebenarnya kat situ yang kita nak kena faham betul-betul sebenarnya apa yang nak dia sampaikan. Dan lirik kali ni dia kata nafas yang singkat tercungap aku pantas berlari. Kamu mencari akan kebenaran diri kamu, iaitu diri kamu sendiri. Kamu usaha macam mana pun diri kamu, kamu nak kenal pun diri kamu, kamu nak berjaya pun diri kamu, kamu nak sesat pun diri kamu. Walaupun kamu mengatakan orang itu sesat, sebenarnya kamu mengatakan diri kamu sendiri. Kalau kamu mengatakan orang itu benar, sebenarnya kamu mengatakan diri kamu sendiri. Walaupun kamu kata sesat ke benar ke, semuanya berbalik pada diri kita sendiri. Bila kamu mengatakan orang itu sesat, kamu tanpa sedar sebenarnya kamu telah menyesatkan dan kamu sombongkan dan kamu menampakkan kebodohan diri kamu itu kepada orang. Jadi di sini yang kita, sebab apa dia tak faham, iaitu diri. Apa yang kamu kata adalah diri kamu. Kamu makan, kamu kenyang. Kamu haus, kamu minum, kamu lega. Jadi di situ kita nak kena tahu. Kamu mengatakan orang sesat, sebenarnya diri kamu. Kamu ngantuk, kamu tidur, kamu sedar, kamu bangun, kamu lega. Di sini yang kita nak faham. Ini yang dia katakan embun meniti ke bumi. Diri kamu ini. Bumi mana diri ni? Di sini yang kita nak kena faham, iaitu membasah intan. Bila dia dah tahu diri ni, dia kesedaran diri dia dah tahu, barulah kamu tahu sebenarnya diri kamu ini terlalu istimewa. Di sini yang dia katakan insan kamil. Baru kita faham sebenarnya lirik ni apa yang nak dia sampaikan sebenarnya. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Nada yang kudendang berlagu, rindu dalam hatiku, cinta yang terpendam aku pasti datang sekejap lagi. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Kali ni memang cukup besar pada setiap manusia itu sendiri. Sebab dia ada kata nada yang kudendangkan berlagu, rindu dalam hatiku, cinta yang terpendam aku pasti datang sekejap lagi. Sebenarnya nak memberitahu kita di sini sifat apa dalam diri manusia itu, iaitu sifat kehambaan, iaitu diri manusia, iaitu antara Tuhan dengan hamba. Di sini yang kita nak kena faham. Bila dia kata nada yang kudendangkan berlagu, di sini dia nak bagi tahu zikir. Zikir cakap Arab, maksud dia apa? Ingat. Okey. Di sini yang kita nak kena faham, dia ada kata nada yang kudendangkan berlagu, rindu dalam hatiku. Apa yang kamu ingat, apa yang kamu zikir, itu adalah kalimah yang kamu memahami. Kamu tak kiralah kamu zikir apa sekalipun, itu yang kamu faham. Jangan kamu nak menilai orang, ini zikir hebat, ini tak. Semuanya zikir itu sampai, tetapi kefahaman kamu itu sampai ke mana. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Dia memberitahu kepada kita apa yang kita perlu, apa yang kita perlu faham sebenarnya. Di mana sebenarnya yang kamu perlu ingat. Dia kata nada yang kudendangkan berlagu, rindu dalam hatiku. Sebenarnya semua ini dia akan berbalik pada diri kamu. Yang kamu nak kena ingat, sebenarnya apa yang kamu nak ingat. Dia kata nada kudendangkan berlagu, iaitu zikir. Iaitu dia ada kata dekat sini, dia ada katakan sanubari. Lepas tu dia ada katakan rohani. Apa yang dia katakan sanubari, apa yang dia katakan rohani. Yang dikatakan sanubari ni di luar, iaitu sifat zahir kamu ini. Sanu ini di dalam.
di dalam diri kamu. Apa yang ingat, bila kamu faham betul-betul diri itu sentiasa ingat Tuhan yang tidak berputus-putus, saat sebelum saat lagi dia telah mengingat akan dirinya sendiri. Jadi di sini yang kita nak kena faham. Sebab tu dia kata, nada aku berdendang berlagu rindu dalam hatiku. Di dalam, bila kamu telah mengenali diri kamu, barulah kamu tahu sebenarnya dia ingat sentiasa keadaan berdiri, duduk, baring, walaupun kamu tengah berak ke, tengah makan ke, apa dia sentiasa beringat. Tetapi apa yang diingat, di sini yang kita nak kena faham. Macam mana yang dia katakan, kita memberitahu dia mengingat Tuhan itu dalam keadaan diri, duduk, sentiasa mengingat, tidak berkira waktu sebenarnya macam mana. Baru kamu tahu sebenarnya macam mana. Sebenarnya kalau kita faham betul-betul, manusia ini sebenarnya rindu akan penciptanya. Empunya diri itu, dia menciptakan, dia rindu, setiap manusia itu dia rindu akan penciptanya. Tetapi bagaimana kita hendak menzahirkan yang kita ini rindu kepada Tuhannya? Adakah nak kena sentiasa berzikir beribu-ribu, beriban-riban berzikir-zikir, itu kamu lafaz, tapi apakah kamu nak membuktikan yang kamu itu sentiasa rindu? Manusia ini memang rindu akan Tuhannya, tetapi bagaimana untuk membuktikan? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul apa sebenarnya yang dia katakan sanubari ni macam mana, rohani macam mana. Ingat, sebab tu lirik ni memang cukup sempurna. Nada yang ku dendangkan berlagu rindu dalam hatiku, cinta terpendam aku pasti datang sekejap lagi. Memang cukup simple. Sebenarnya yang kita nak kena faham macam mana. Bila kamu dah tahu dia dah akan datang, iaitu kefahaman, iaitu diri kamu itu sendiri. Kamu sebutlah macam mana pun, Tuhan itu maha mengetahui. Kamu sebutlah apa-apa sekalipun, Tuhan yang menciptakan bahasa itu sendiri. Dia mengetahui akan apa yang kamu lafazkan, apa yang kamu detik dalam hati kamu itu, dia tahu. Sebelum kamu nak berlafaz pun dia dah tahu, kerana dia tahu, ingat. Sebab tu dia kata tadi, ingat mana yang kamu nak kan. Dia kata rindu dalam hatiku. Dia tahu manusia ini sentiasa rindu akan Tuhannya. Jadi kita nak kena faham, bila kamu telah mengelamun cinta itu sendiri, siapa jadi mangsa dia? Siapa yang menjadi mangsa dia? Bila dia dah jadi mangsa cinta, baru dia akan tahu sebenarnya orang yang jadi mangsa cinta ini tidak pernah mengenal erti mati. Kerana apa? Dia sentiasa hidup, kerana Tuhan itu yang maha hidup, hayat, hayun, kaunu hayan. Kerana dia mengetahui. Sebab tu kita kena faham, dia ada kata cinta yang terpendam aku pasti datang sekejap lagi. Kerana dia telah memahami kefahaman itu. Sebenarnya yang kita nak kena faham, barulah kita tahu sebenarnya yang manusia ini memang betapa rindunya manusia ini kepada penciptanya sendiri. Jadi barulah kita tahu sebenarnya kita ini sentiasa mengingat Tuhan dalam keadaan berdiri, duduk, baring, apa sekalipun. Kerana kita tahu laqad khalaqnal wa fi anfusikum, semuanya keistimewaan pada diri kita sendiri. Barulah kamu mengetahui yang kamu itu sentiasa mengingati Tuhan akan kebesaran Tuhannya yang ada di dalam diri kamu. Dekat situ sebenarnya lirik dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Sendiri aku terus dirangsang, ke langit sedang biru, menanti aku dalam menanti, nanti kau datang lagi. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Sendiri aku terus dirangsang, ke langit sedang biru, menanti aku dalam menanti, nanti aku datang lagi. Sebenarnya apa yang kita nak tahu, macam mana kita bedahkan tadi. Lihatlah diri kamu sentiasa diingat. Manusia ini sentiasa kerinduan akan penciptanya. Ada kata sebenarnya macam mana diri kamu itu sedang dirangsang, kerana kamu terlalu rindu akan Tuhan itu sendiri. Jadi bila kita faham, dia kata bagaimana yang diri kita ni sebenarnya, manusia ini sentiasa rindu, tapi tidak dapat nak menzahirkan kerinduan itu sendiri. Bagaimana kita nak rindu kepada pencipta itu sendiri? Macam kita, bila kita ada isteri, bila kita ada suami, kita tengok, kita boleh membuktikan kerinduan kita kepada pasangan masing-masing. Tetapi pasangan yang diri yang tidak pernah putus, yang sentiasa berserta, bagaimana hendak kamu membuktikan kepadanya? Bagaimana kamu hendak membuktikan cinta kamu kepadanya? Bagaimana hendak kamu membuktikan kamu itu sentiasa rindu kepadanya? Di sini yang kita nak kena faham. Sebab tu lirik dia kata sendiri aku dirangsang, ke langit sedang biru. Sebenarnya yang kita nak kena faham, sebenarnya kemuncak, aku ni dirangsang sebenarnya kemuncak. Macam kamu naik gunung, katalah kamu naik gunung, kamu naik sampai kemuncak ni, sebenarnya apa kamu dapat di sini? Apa yang kamu dapat? Sebenarnya apa yang kamu dapat? Sebab tu dia ada kata ke langit sedang biru. Kamu naik
gunung sekali, gunung paling tinggi Everest sekalipun, kalau kamu naik sekalipun di atas pun, bila dia dah kata kamu telah naik di atas tu, apa yang kamu nampak? Kamu naik di atas tu, apa sebenarnya kamu nampak? Adakah kamu naik atas tu hanya penat lelah, lepas tu kamu nampak langit sedang biru, hanya penat lelah saja? Begitu juga dalam pengenalan, iaitu bila kamu kenal diri kamu, apa kemuncak pengenalan sebenarnya. Di sini yang kita nak kena faham. Ini yang dikatakan impian Suroja. Kamu menaik atas gunung, impian kamu tu apa? Begitu juga mengenal diri. Mengenal diri, kemuncak mengenal diri tu apa? Ini yang dikatakan impian Suroja. Sebenarnya yang kita nak kena faham betul-betul. Bila kamu naik gunung sampai ke puncak gunung yang ada langit biru, apa yang ada di sana? Ini yang kamu kena menanti. Apa yang ada di sana, ini yang kamu harus menanti. Ini yang kamu cari. Ini yang kamu cari, yang dicari. Ia tetap datang, ia tak akan pergi. Faham betul-betul. Ini yang kamu perlu tajamkan. Apa yang ada di situ, ini yang kamu cari, ini yang dicari, ini yang kamu menantikan. Sebab tu lirik dia ada kata, menanti aku dalam menanti, menanti kau datang lagi. Bila kamu naik, bila sampai ke muncak tu, baru kamu tahu sebenarnya yang dia katakan Suroja. Bila kamu duduk atas tu, apa yang ada? Di langit biru semata-mata, di sini diri kamu. Bila kamu dah tahu diri kamu, di sini ada kemuncak langit biru, yang mana lagi tinggi, kamu ke langit? Di sini yang kamu nak kena faham, iaitu dia nak bagi tahu di situ kefahaman. Tajamkan betul kefahaman kita. Faham betul-betul yang kata diri kita ni dirangsang. Bila kamu dah tahu, dengan gairah kamu, dengan berahi kamu, kamu dah tahu sebenarnya diri kamu itu diri sendiri yang terlalu berahi, yang dirangsang. Sebab tu dia ada kata ke langit sedang biru, iaitu diri kamu, ke diri kamu. Di sini yang kita nak kena faham diri itu sebenarnya macam mana. Barulah kamu tahu yang mencari itulah yang dia cari. Bila kamu dah tahu itu kefahaman, bila kamu dah faham kamu itu adalah Suroja. Jangan kamu tengok Suroja di luar. Bila kamu tengok benda yang di luar, kamu akan lupa Suroja diri kamu. Bila kamu tengok di luar, kamu akan lupa diri kamu. Kerana kamu melihat orang, kamu tidak melihat diri kamu. Sebenarnya sama saja. Bagaimana yang kita katakan tadi, Tuhan menciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Dia melihat wafi anfusikum, semuanya di sini. Di sini yang kita nak kena faham. Tajamkan betul-betul. Bila kamu melihat di luar, Suroja kamu, kamu lupa diri kamu. Kamu melihat di luar, kamu tak nampak diri kamu, batal. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul kita macam mana. Sebab tu lirik dia ada kata, sendiri aku dirangsang, sendiri diri kamu, kamu yang memahami, kamu yang sampai ke muncak pengenalan, iaitu ke langit sedang biru, iaitu ke diri kamu. Menanti aku dalam menanti, menanti kau datang lagi, iaitu diri kita sendiri. Kita nak kena faham sebenarnya diri kita ni macam mana. Barulah kamu tahu kenapa kamu diadakan, kenapa kamu diciptakan, kenapa aku di sini. Barulah kamu mengetahui sebenarnya macam mana. Bagaimana yang dia katakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kamu datang, dari Allah kamu kembali. Baru kamu faham datang dan pergi. Yang dikatakan menanti aku dalam menanti, menanti kau datang lagi. Di sini yang kita nak kena faham. Faham betul-betul, tajamkan pemahaman kita. Di sini lirik dia nak kena sampaikan. Baik, kerja bedah lirik impian Suroja yang dinyanyikan oleh kumpulan ekspedisi. Liriknya ditulis oleh arwah JS Kevin. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni, dia katakan impian Suroja. Bagaimana yang kita nak kena faham lirik ni, yang dia katakan kita kena mencari iaitu diri kita sendiri. Yang dia katakan diri kita ni ada kebesaran Tuhannya, iaitu diri kamu itu sendiri. Baru kamu akan tahu yang dia katakan Malikin Nas, surah An-Nas. Baru kamu tahu yang dia katakan macam mana kamu sedang mencari apa, kamu apa pun semuanya pada diri kamu. Barulah kamu tahu Suroja diri kamu ini macam mana. Yang menanti, yang sentiasa dicari, kamu carilah apa pun di situ. Bila kamu melihat benda yang di luar, batal kerana kamu lupa akan diri kamu. Kerana diri kamu ini terlalu nikmat. Nikmat mana yang hendak kamu dustakan. Baru kamu akan faham Suroja kamu ini sentiasa mekal, tak akan mati. Yang macam dia katakan tadi, siapa yang jadi mangsa cinta, dia tidak akan kenal erti mati itu sendiri. Baru kamu akan faham Suroja ini macam mana. Kamu akan tahu betapa asyiknya, rangsangnya diri kamu ini dalam makam kehambaan. Barulah kamu tahu yang dikatakan mana hamba, mana Tuhan. Di sini sebenarnya kita nak kena faham. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.